pengarah-pengarah dan ketua-ketua jabatan sekalian. Terima kasih saya ucapkan kerana diberi peluang untuk menyampaikan ucapan penangguhan dalam masyarakat penuh pada hari ini. Tuan Pengerusi, atas komitmen dan usaha berterusan oleh semua jabatan dan ahli-ahli majlis, kami berjaya membentangkan Belanjawan 2024 dengan berlandaskan Pekeliling Kewangan Negeri Perak Darul Rizwan bilangan 3 tahun 2023, iaitu anggaran pendapatan dan perbelanjaan berasaskan prinsip berakalanan akurat. Nombor 2, mensasarkan pencapaian sekurang-kurangnya bajet seimbang bagi menjamin kestabilan fizikal ekonomi jangka panjang. Nombor 3, memperkukuh belanja mengurus dengan perbelanjaan berfokus dan memberi impak kemakmuran kepada rakyat. Nombor 4, merangka belanja pembangunan bagi menyokong agenda kemajuan negeri. Nombor 5, penyusunan semula keutamaan program dan projek, iaitu perbelanjaan lebih berfokus, efektif serta mengelakkan pembaziran. Nombor 6, memperkasa jentera kutipan hasil, iaitu memperkemas kaedah kutipan hasil dan juga mengenal pasti hasil baharu. Sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat, yang bertungkus lumus, iaitu akhirnya kami berjaya menyediakan belanjawan yang seimbang, iaitu jumlah pendapatan yang mencatat 111 juta berbanding dengan perbelanjaan mengurus, iaitu 103 juta, dan juga perbelanjaan pembangunan yang mencatat 7,78 juta. Inilah satu-satunya hasil semangat kerjasama berpasukan warga MPN yang telah terjalin selama ini dan senantiasa memacu kejayaan bersama dengan menjalin hubungan yang bekerja erat dan berganding bahu serta lebih teguh bersama seperti slogan KPKD, "We are stronger together." Tuan Pengerusi, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan bersedia untuk memastikan perkhidmatan terbaik sebagai antara misi utama kepada rakyat pada 2023. Langkah itu termasuk penyelenggaraan jalan raya agak rata, longkang tidak tersumbat, lampu jalan terang, dan tandas awan yang bertaraf BMW. Pihak berkuasa tempatan yang paling dekat dengan komuniti berperanan menyediakan perkhidmatan asas dan kemudahan terbaik merangkumi penyelenggaraan jalan raya, kawasan awam, longkang, pengumpulan sisa, pemotongan rumput dan perkhidmatan perbandaran lain, sekaligus menuntut penyampaian ke tahap lebih tinggi, efektif dan efisien. Setahu kita semua, musim tengkujuh sudah pun bermula sejak kebelakangan ini. Kita boleh nampak banyak aduan berkenaan dengan banjir, runtuhan tanah dan juga pokok tumbang yang diterima sama ada oleh ahli majlis ataupun wakil rakyat kawasan-kawasan berkenaan. Punca kepada banjir kilat ini kebanyakan adalah disebabkan sistem pengairan longkang yang tersumbat. Ada yang disebabkan kerana rumah dibina di kawasan paras rendah. Oleh itu, kami berharap sebagai majlis perbandaran yang bertaraf 5 bintang, kita perlu sentiasa berada dalam keadaan bersedia untuk menghadapi bencana sebegini maupun sebelum atau selepas. Di sini saya ingin memuji tindakan pantas
daripada Encik Syafiq, iaitu Pengarah Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Perkhidmatan Hana yang menangani aduan cucian longkang di Pekan Geni dengan membuat penyelarasan dengan kontraktor PE untuk menjalankan kerja cucian longkang walaupun pada hari semalam hujan turun tidak berhenti. Saya percaya kami boleh menyelesaikan masalah bersama-sama dengan semangat ke bukit sama ditaki, ke lurah sama dituruni. Tuan Pengerusi, sejak kebelakangan ini, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT menjadikan Bandar Pintah sebagai inisiatif strategik untuk menangani cabaran utama dalam menjadikan bandaraya di Malaysia lebih produktif, berdaya saing, mampan serta sesuai didiami generasi semasa dan akan datang. Menterinya YB Ngakomin dalam ucap tama pada sidang kemuncak Bandar Pintah Asia 2023 berkata, Urbanize Malaysia, sebuah agensi di bawah kementerian bertanggungjawab mempromosikan agenda kemampanan dan daya tahan bandar dengan matlamat untuk mewujudkan bandar dan komuniti yang boleh didiami di Malaysia. Memandangkan inisiatif Bandar Pintah yang sedang dijalankan di beberapa bandar, termasuk daerah Manjung, yang bakal digelar Bandar Pintah di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Manjung. Ramalan penggunaan perkhidmatan 5G akan dipercepatkan dan infrastruktur digital yang dikongsi akan membantu lebih banyak bandar berbungkai daripada pelbagai sumber untuk menjana nilai dan kecekapan bahar. Tuan Pengerusi, inilah akan meningkatkan kecekapan kerajaan, khususnya kerajaan tempatan, dan juga kemampanan, kesihatan dan kesejahteraan. Selain itu juga mobiliti dan pembangunan ekonomi, di mana ini akan meningkatkan kualiti hidup rakyat. Kita pastinya melihat masa depan yang menarik dan cerah apabila pembangunan ekonomi digital di daerah Manjung diperlihat untuk melengkapkan inisiatif Bandar Pintah dengan mobiliti lebih baik, pekerjaan bernilai tinggi, keselamatan, kehidupan sehat dan kesejahteraan dipertingkatkan untuk dinikmati oleh semua peringkat umum. Tuan Pengerusi, KPKT juga telah merangkas satu garis panduan untuk pelaksanaan pembaharuan semula bandar yang disediakan oleh Plan Malaysia. GPP yang telah diluluskan ini bertujuan untuk memberi panduan dan rujukan kepada kerajaan persekutuan, pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempatan, pemaju hartanah dan pihak berkepentingan lain yang ingin memajukan atau membangunkan semula kawasan penempatan yang terpinggir, usang dan tidak lagi ekonomik untuk meningkatkan imej dan reka penduduk bandar serta kualiti hidup masyarakat. Pengubahan GPP PSB ini telah melalui proses libat urus dengan pelbagai pihak berkepentingan seperti JPN, PTG, Jabatan Wilayah Persekutuan serta dibawa untuk persetujuan dan pemakluman negeri-negeri melalui semua Plan Malaysia negeri. Dokumen ini menggariskan panduan dari segi penyelarasan terminologi berkaitan pembaharuan semula bandar, proses yang terlibat berdasarkan jenis pemilikan tanah, insentif yang boleh ditawarkan kepada pemaju,
tata kelola di peringkat persekutuan, negeri dan juga tempatan. Oleh itu, KPKT kini telah meneliti secara terperinci terhadap kepentingan pembaharuan semula bandar kepada pembangunan negara, serta akan menyediakan atah-atah yang khusus bersama dengan pihak Malaysia Productivity Corporation. KPKT juga akan membangunkan satu pangkalan data geospasial sebagai inventory lokasi dan juga maklumat tapak kawasan-kawasan yang berpotensi untuk pembaharuan semula bandar bagi seluruh negara, khususnya untuk kawasan tempatan. Oleh itu, kami harus bersiap sedia ke arah pelaksanaan pembaharuan semula bandar supaya dapat memastikan negara kita lebih berdaya huni dengan inisiatif pembaharuan semula bandar sejajar dengan hasrat kerajaan perpaduan untuk membina masyarakat yang berteraskan Malaysia Madani. Tuan Pengerusi, burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan berterima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Tuan Setiau atas ucapan tadi. Banyak informasi sebenarnya yang dikongsikan.